Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Subhanaka la ilma Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam Allah kemana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kata Abu Talib, itu dah. Dan kata Abu Talib Al-Makki radhiyallahu anhu. Jadi Abu Talib Al-Makki ini orang lama, orang kemungkinan pada sezaman dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Situ dah. Abu Talib dah. Tak kena bawah lagi. Dan kata mereka itu apabila Dan kata mereka itu ahli sufiyah, berkata ahli tasawuf. Jadi kita duduk kecek, jadi kita duduk cara akhlak dan perangai tikah laku orang ahlillah, orang berjuruh, orang molek. Yang mana orang yang sebeginilah yang kita ambil contoh, ambil tauladan dengan mereka, sebagaimana mereka telah dalam keadaan berjaya dalam taatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengaji dalam ilmu tasawuf ni beginilah. Matlamat dan target kita orang ahlillah, orang sufiyah ni adalah menjadi suatu contoh ataupun perbandingan seorang yang kita ambil bandingan. Kerana perangai orang tasawuf ini perangai ahlillah dan perangai yang mengikut cara akhlak dan tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi kita dalam keadaannya fikir
dalam keadaan kita sehari-hari nak bawa kita ni jadi selamat anak kita, anak-anak isteri kita semua, supaya kita seesok apabila kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaannya kita selamat, dan kita berjaya mendapat saadah, mendapat bahagia. Oleh itu sangat-sangatlah berajak kita, sangat-sangatlah pentingnya dan sangat besar kita mengambil mereka ahli sufi ni sebagai contoh ikutan kita, kerana mereka juga ikut cara yang amat terbaik, amat cara ikutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya. Jadi kita fikir begitulah. Kita sehari-hari kena fikir semolek-molek, fikir sebaik-baik supaya kita dapat selamat. Jangan kita duduk rasa bangga dengan dunia. Jangan kita duduk merasa besar, lebih ataupun hebat dengan dunia ni. Sebab perkara ni kita akan tinggal belaka. Kita tinggal semua sekali. Tinggal belaka. Tak ada apa pun yang kita bawanya. Sebab itulah antara satu cerita raja-raja dulu, dia berpesan kepada anak-anaknya, apabila dia mati dan dikapankan, maka tinggalkanlah terlebih dulu dua belah tangan dia jangan lagi dikapan. Dia pesan pada anak-anaknya, bila dia mati kapal dia jangan lagi lah kapal dua belah tangan dia, sehingga dia sampai ke alam kubur dulu. Sipar dalam kubur barulah ditambahkan, sepernokan kapal tu. Dia pesan gitu. Jadi tak kala dia dah mati, lalu dikapankan, kemudian diusung ke jenazahnya, bawa kepada kubur dengan dua belah tangan, tak ada kapal lagi. Dua belah tangan tak ada katuk lagi. Maka tak kala diusung ke jenazahnya, lalulah melalui sepanjang jalan yang berhimpunglah padanya, akan menyambut jenazahnya oleh segala rakyat-rakyatnya. Bakal hadir tengok, bakal hadir jenazah, saksikan jenazah. Jadi semasa diusung akan jenazahnya, lalulah badan mayat tu tak kala diusung tentulah bergerak, tentulah jadi bergerak, kerana orang usung gerak, orang berjalan geraklah mayat tu, gerak tangan, gerak badan, kerana diusung. Tak kala tangan badan bergerak, dua belah tangan dia pun terbuka. Dua belah tangannya bergerak sama dengan terbuka. Dengan dua belah tangannya jadi terbuka. Gerak terbuka dua belah tapak tangan. Bergerak dengan dua belah tangan terbuka. Lalu rakyat tengok dua belah tangan raja terbuka menuju ke alam kubur, tak ada bawa ke apa satu, walaupun dia seorang raja yang berdaulat, walaupun dia raja yang besar. Balik kepada alam kubur, tak ada bawa ke apa. Dalilnya tengok dua belah tangan itu diusung, bergerak, dan dua belah tapak terbuka dengan begitu saja. Semakin orang berjalan cepat, semakin bergerak cepat tangan. Jadi nak royak pada rakyat,
nak nampak dilihat oleh rakyat, walaupun aku ni raja, walau aku pun raja yang berdaulat, tetapi sekarang aku dah mati, tak ada apa pun yang aku bawanya. Nak rakyat tu kabar, nak rakyat tu terfikir, nak rakyat tu saksikan demikian. Nak kita rakyat tu kabar kata tak ada bawa gapo pun walaupun raja. Itu maknanya. Begitulah kita fikir molek-moleklah, fikir baik-baik. Sebagaimana kita telah sembahyang jenazah saat ni, hari ni kita sembahyang jenazah orang. Kemungkinan satu masa tak tahulah malaikat Allah, kita pula akan disembahyangkan sebagaimana yang telah kita menyembahyangkan orang yang telah kita sembahyang saat ini. Jadi kita mari fikir taklah kita kembalikan fikir itu kepada kita. Jangan kita fikir jauh-jauh, fikir dekat-dekatlah kita ni. Itu dia. Begitu juga Harun ar-Rasyid. Raja yang besar. Tak kala dia uzur, tak kala dia ditimpa kesakitan, lalulah isterinya bawa dia, ajak dia pergi kepada doktor. Doktor minta dia minta air kencing, isikan dalam satu botol air kencing Raja Harun ar-Rasyid. Dia berasa ubat dengan cara doktor lagu tu. Air kencing najis, dia boleh kesahkan penyakit. Tak kala begitu, doktor himpun antara sebanyak-banyak botol air kencing pesakit-pesakit yang dia periksa tu, lalu dia berkata kepada isteri Harun ar-Rasyid, dia kata pandangan dia dengan ilmu perubatan dia, air kencing, tuan air kencing inilah tak lama akan balik. Dalam sebanyak-banyak botol air kencing itu, dia kata air kencing orang inilah akan kembali, akan sehari dua akan kembalilah dia. Jadi rupa-rupa air kencing tu air kencing Harun ar-Rasyid lah. Dia doktor, dia boleh kesal pada pengajian dia tu. Orang nak pergi dulu. Gitu dia. Oleh itu lalulah isteri dia tak kala balik ke rumah, tanyalah Harun ar-Rasyid. Dia kata ke kanda, ikut dengan doktor kata air kencing ke kanda ini alamatnya ke kanda tak lama dah. Oleh itu kanda pilihlah dalam sebanyak-banyak kain kapal yang kita taruh ni, yang mana satukah yang kanda nak pakai kapal. Kain kapal banyak dalam almari. Suami isteri dia tanya, kain kapal manakah yang tuanku yang kanda nak pakai? Suruh pilih kain kapal. Jadi kalau kita suka tak molek bini kita dah. Kalau kita lah, kita suka apa, bini aku suruh aku mati dah kamunya. Apa dah dia dah tahu dah daripada doktor, maklumatnya tak lama dah akan meninggal, maka dia suruh pilihlah mana satu antara kain yang disimpan tu untuk menjadi pakaian kapan. Dia pun mudah mengakulah, dan badan uzur, terasa uzur. Bila kita terasa uzur,
tentulah kita berasa kita tak lama dah. Dia pun tak kala isterinya beri banyak kain yang dipilih, mana satu yang dia mahu pakai, dia ambil satu daripadanya. Ambil, inilah kain yang aku nak pakai, inilah kain yang aku nak pakai. Itu dia. Maka begitulah, sudah sehari dua lagi nak mati, mautlah. Jadi oleh itu kita pun demikianlah. Jangan kita fikir sangat-sangat dengan dunia ni. Jangan kita kuat sangat ada cari, orang panggil bahasa lalai lupa. Jangan lalai lupa, jangan. Sebab yang besar sekali hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fikir sebenar kita dengan Allah, fikir dengan Allah. Jangan fikir banyak kepada dunia. Jangan fikir sangat pada kesukaan. Jangan sangat kita ikut ulpahkan hawa nafsu kita. Jangan. Besar sekali fikir. Depan hadapan kita akan kembali ke mana? Ke dalam alam kubur. Akan klik pada alam kubur. Tu akan kita mati, maut. Jadi oleh itu janganlah kita semasa hidup kita sia-siakan masa, kita merugikan waktu kita. Bahkan hendaklah kita beringat dan kita cadar dengan bahawa kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Kita fikir biar sungguh, fikir benar sebenar. Kita mengaji tasawuf ni adalah nak memimpin dan nak bimbingkan kita supaya jangan lalai, jangan lupa. Jangan kita utamakan dunia sangat, jangan. Rugi kita rugi. Jadi orang tasawuf ni banyak orang tak setuju. Ilmu tasawuf banyak dan ramai orang tidak know. Banyak sekali orang yang memandang pada ilmu tasawuf sebagai ilmu yang tak elok, ilmu salah. Ini orang yang tidak mengaji, orang tak mengaji tasawuf. Dia hanya dengar cerita atau khabar. Tasawuf mana yang salahnya, kitab mana yang salahnya. Ilmu tasawuf lah ilmu yang sebenar-benar besar, ilmu yang sangat-sangat besar, ilmu yang sangat-sangat buka jalan kepada kita, pimpin untuk kita ni benar-benar yakinkan Allah Subhanahu wa taala. Walau manusia mengaitkan ilmu tasawuf, walau manusia mencercakan ilmu tasawuf, barang yang mulia, barang yang elok, barang sebenar tidak akan menjadi cacat dengan cerca tu. Permata indah, permata mutiara yang mahal, permata yang amat berharga, walau jatuh dalam tempat cemar, walau jatuh tempat kotor, tetap dia permata yang mahal. Itu dialah. Maka sebab itulah orang Arab pun dia ada syair. Apa kata orang Arab? Orang Arab kata abal kalama unasun la khalaqa lahum. Ini syair daripada orang alim ulama. Dia kata abal kalama unasun, telah mencerca akal kalam ni, akal kalam ilmu tasawuf ni. Telah mencerca akal kalam ilmu tasawuf ni, mencerca. Cerca. Siapa dia yang mencercakan ilmu tasawuf ni? Unasun, oleh manusia. Manusia mana yang mencercakan ilmu tasawuf? Manusia mana? Unasun la khalaqa lahum,
manusia ya tak ada habuai ilmu. Dia tak mengaji. Kalau dia PhD pun dia ngaji benda lain. Lepas tu dia nak komen ilmu tasawuf. Dia nak komen ke ilmu tasawuf. Dia nak komen ke ilmu hakikat. Siapa kau keadaannya musyrikat, tarekat apa semua. Hak salah-salah lah, hak salah tu. Tapi hak sebenarnya banyak. Ilmu hakikat ni, ilmu tasawuf, ilmu tarekat ni, ilmu jalan yang sangat sebenar untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan zikir tarekat, dengan wiri-wiri, ini merupakan orang yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak cerca akan ilmu tasawuf, orang tak cerca ilmu hakikat ni, mereka orang yang jahil. Mereka orang tak reti. Orang tak tahu hakikat sebenarnya. Jadi orang yang mencerca akan kalam tasawuf, unasun, oleh beberapa ramai manusia, la khalaqalahum, ya tak ada habuah, tak ada gaya, tak ada ilmu. Hanya dia ni baca sorang tengok, atau baca surat khabar, atau baca daripada kala-kala yang ditulis oleh manusia yang mengejarkan tasawuf. Kata Syekh Abdul Hasan As-Sazili radhiyallahu anhu, orang yang mencerca ke ilmu tasawuf, maka orang tu hendaklah kamu firra minhu, kamu kena lari jauh daripada dia. Orang yang mencerca ke ilmu tasawuf ni firra minhu, kena lari jauh, jangan cuba duduk dekat dia. Sebab apa? Sebab dia ni syaitan, iblis. Dia iblis tu. Ilmu bagai sebenar kita cerca, benda tak sebenar kita sanjung tinggi. Ini ilmu Allah, ilmu sifat-sifat perangai yang diajak oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jadinya. Tu dia orang puja, orang menziarahi, orang membesarkan kubur alim ulama adalah kerana memuliakan ulama. Walaupun dia mati dah, sifat kemuliaan alim ulama tidak jadi berkurangan. Kealiman dia, kemuliaan dia, ketinggian dia, kesucian dia, kekasihan Allah padanya tetap tidak berubah-ubah. Sebab kerana kemuliaan pada iman, kemuliaan pada roh, bukan kemuliaan pada jisim dan tubuh badan. Tubuh badan ni ialah nanti hancur put, tapi roh tidak binasa, tidak fana, tidak mati selama-lamanya. Roh, kita datang daripada Allah di alam roh sana, kita akan kembali sana pun dengan roh ni juga. Itu dia benarnya. Jangan pakar, jangan dia pakar orang bahasa tak ada erti ilmu tasawuf, bahasa orang tak mengaji, orang tak mengaji, pandai nak beki, pandai nak kritik. Itu dia. Tengok Syekh Ahmad Khatib Asy-Syurbini, ulama besar Mesir, yang mengarang kitab syarah bagi Al-Iqna'. Tulis kitab Iqna' tu, buat syarah atas kitab Iqna', buat syarah di atas matan Abi Suja', namanya Iqna'. Kitab tebal tu karangan Syekh Ahmad Khatib Asy-Syurbini. Dan juga Mughni Al-Muhtaj adalah tulisan Khatib Ahmad Syurbini. Semasa cerita dalam kitab Iqna', ketika dia nak menulis kitab Iqna' ni,
dia pergi atas kubur Imam Syafi'i. Dia pergi atas kubur Imam Syafi'i, dia semaya sunat istikharah atas kubur Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Istikharah, minta Tuhan buka pintu hati, biar niat dia, kehendak dia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah taala makbulkan hajatnya, dapat mencapai kesempurnaan penulisannya dalam ilmu fiqh, yakni al-iqna'. Dia semaya atas kubur Imam Syafi'i. Kalau orang ni semaya atas kubur begitu, hamba demo syirik selalu dah tu. Ni puak-puak Wahabi ni berat-berat belaka ni puak ni. Berat-berat belaka ni. Teruk sungguh penyakit mari teruk. Kita dulu tak ada setara sekolah ni. Lah ni semakin teruk ni. Semakin kelik mari Madinah, buat kelik mari ilmu. Ilmu ni bukan menjadi ubat dan penawar, bahkan ilmunya menjadikan menambah penyakit, menyambah pada wabak dan bala. Pecah belah habis licik. Wak nyanyolah gitu. Wak nyanyo ke dia sendiri. Menyebabkan bunuh orang kerana dia. Itu dia. Ingatlah, ini orang yang mencerca ke ilmu tasawuf ni unasun manusia, beberapa manusia. Manusia yang lagu mana yang dak cerca ilmu tasawuf ni, dak salah ke ilmu tasawuf. La khalaqa lahum, ya tak ada gaya dalam ilmu. Pandai anak beki je orang panggil. Ibarat kata kita tidak pomeh. Nak jadi pomeh. Demo Allah sekeru, Allah sepana apa semua, kita nak buka tak boleh. Kalau buka-buka pun, lepas tu nak pasal kelik, tak kena tepak dia. Tapi segera kata pomeh dah. Itu dia benar. Itulah masalah besar sekalinya. Tak saya mengaku jahil. Dia berasa bangga dengan pangkatnya doktor ke apa gitu begini. Dia mengaji hak biasa dia. Hak tasawuf dia tak mengaji, dia tak gerti sepatu lah. Itu dia benar. Wa ma alaihi iza ma'abuhu min darari. Wa ma alaihi, dan tidak di atasnya, di atas ilmu tu tidak jadi gapo, tak jadi mudarat pun. Iza abuhu, apabila mereka mencerca sekalipun, barang molek, kata tak molek pun, dia tidak akan hilang hak molek dia tu. Molek situlah juga. Dan mata bersinar banan, jatuh dalam cah pun mata sinar tu mahal juga. Berkilau-kilau juga. Mah dalam tanah pun lama mana terpendam. Mah situlah. Walaupun satu ketika nampak gelap, nampaknya karak kerana lama duk tersipai dalam pasir. Tapi bila lah angkat naik, basuh-basuh sikit, bersinar mana sepatulah. Moga bagai yang sebenar, tetap sebenar lah. Gitu. Walaupun dicerca, ada kata ke? Wa ma alaihi iza abuhu, apabila mereka cercakan dia akan perkara yang sebenar, perkataan tasawuf ni, cerca pun tak ada jadi aib. Walaupun mereka cerca, wa ma alaihi min darari, dan tidak ada di atasnya daripada mudarat. Kata gapo pun kata gilah, mudarat tak jadi juga, tak jadi pun. No, dah bagi asli molek, asli situlah. Kalau dah mah situlah, walaupun terpendam dalam tanah. Tapi kalau zulia,
Bersinar bana, bersinar berkilau pun Zulia situlah juga harga tak mahal. Mahal ni mahal. Inilah ilmu tasawuf. Ma darra syamsad duha fil ufuki. Ma darra syamsad duha. Tidak jadi mudarat, tak jadi mudarat matahari di waktu pagi, waktu duha. Matahari terbit waktu duha, tak jadi mudarat. Sinar bana supaya tolong. Fil ufuki tali'atan, pada ufuk langit, duk tepi langit, tali'atan muncul. Matahari waktu duha muncul di ufuk langit, muncul di tepi langit, tetap dengan cerahnya, tetap dengan sinarannya, tetap dengan cahayanya. Itu abang isyarat kalam. Sinirai kata bagai sebenar, tetaplah sebenar walaupun diaibkan dan dicerca sekalipun. Itu maknanya. Ma darra syamsad duha alla yara daw'aha, alla yara daw'aha man laisa za basari. Bahawa tidak nampak akan cahaya matahari oleh orang yang tidak ada penglihatan. Orang mata buta, tari duk cerah molek-molek pun dia kata gelak gelemak. Mana tari aku tak nampak gelak gelemak ni. Hak kata cari tari ni cerah, ni duk gelak ni. Tak gelak mana dia hanya mata buta. Gitu. Dia tak mengaku kata dia mata buta. Matahari tetaplah cerahnya dan bersinar-sinar walaupun dia hanya mata buta tak kelihatan. Habis-habis kerana tak mengaku kata buta tu je. Kena mengakulah, tak nampak mengaku. Tak reti kena mengaku. Ni kat seolah kata kita ni supaya boleh belaka, alim belaka. Pandai kita mengaji tu je. Lain kalau tak mengaji, mana boleh kita pandai. Tu dia. Itulah kita mengaji molek lah. Ngaji ingat menghakikat ilmu tasawuf ni. Jadi kalau ulama tasawuf, ulama yang menjadi contoh pada kita, tauladan yang amat baik. Kerana mereka itu zahir, nyata kelakuan sebagaimana kelakuannya yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok kita mengaji. Dia kata mereka itu orang sufiyah. Mereka itu orang yang tasawuf. Apa kata mereka itu? Apabila ada bertambah kepadanya, bertambah kepadanya, kepada seorang, arti bertambah kasih sebab aman, mana bila kita kasih kepada seorang, bertambah kasih atas kerana sebab amal dia, sebab dia rajin buat amal, lalu kita kasih kepadanya. Bertambah kasih kita kepadanya sebab amal, kata dia. Sebab kerana dia buat amal rajin. Dan kurang kasih tu. Dia kurang, mana kata kurang kasih, tidak bertambah kasih sebab meninggalkan amal. Jadi bila dia tidak buat amal atau kurang buat amal, maka kita kurang kasih kepadanya.
Jadi arti kita kasih pada seorang itu kerana amal, kerana dia buat amal. Maka dalam tasawuf kita sebut tidak molek. Tak usah kita bersaing dengan orang yang kalau kasih ke orang kerana buat amal. Sebab kenapa? Sebab orang yang kasih ke orang kerana buat amal ni, atas dasar dia buat amal, pasal dia duk pegang dengan amalan, dia duk pegang dengan amalan, bahagia selamat di akhirat dengan amal. Dia ada harap pada amal. Hak naknya dalam tasawuf ni jangan duduk berharap, dia berpegang pada amal. Kena berpegang kepada rahmat Allah. Kita buat amal ni taat Tuhan. Kita taat Tuhan, kita hamba Allah. Kita hamba Allah. Maka kita buat amal kerana menunaikan perintah Allah. Kita buat amal kerana sebenar zahir kita taat ke dia, taat ke Tuhan kita. Bukan buat amal kerana ada hajat suatu. Bukan kita buat ibadat kerana ada kehendak bahasa suka nafsu, nak nikmat, nak pada kesedapan sana. Itu orang lagu tu orang pegang dengan amalan. Ini pekah setuju lagu tu, tapi tasawuf tak setuju. Tasawuf tak sewi kita ni mari kasih pada buat amal, kasih pada seorang buat amal atas dasar amalan dia. Kita kasih pada seorang itu buat amal atas dasar dia buat amal ni lillah, kerana Allah, taatkan Allah, muzahirkan sebenar abdi bagi Allah. Kita kena gitu, hati kita pun kena duduk situ lah. Kita ni kita faham dah, kita ni buat amal taat kepada Allah adalah kita ni hamba Allah. Kita ni hamba Allah. Apa-apa pun kita dengan Tuhan, kita kasih, kita sayang, kita membesarkan Allah, kita junjung perintah Allah. Hati kita taat pada Allah kerana Allah, kerana menunaikan atau kerana membenarkan kita ni abdi dia. Abdi bagi Allah. Sebab itulah bila kita ada perasaan begini, semaya kita rasa manis, ibadat kita berasa berserah, amalan kita dengan Tuhan kita berasa besar Allah Ta'ala ni, berasa besar Allah Ta'ala di hati kita. Kita taat dengan sebenar-benar taat. Kita tinggal kepada Tuhan larang dengan sebenar-benar kita tinggal. Sebab kerana hati kita membesarkan Allah, menzahirkan sebenar kita ni hamba Allah, abdi Allah. Jangan kita buat amal ibadat kerana mahu akan balasan. Ya bahasa dunia, ya bahasa nafsu. Jangan. Ini tak siapa. Orang duduk situ tak siapa hakikat sebenarnya. Orang pekah sudah jelira dah cara dia. Kerana bak pekah boleh terima, bak amal kerana nak kepada balasan. Tapi bak orang tasawuf masih pandai rendah. Dia tak say lagi duduk situ, tak say, tak nak nak duduk situ tu. Naknya ibadat kita kepada Allah, taat kita kepada Allah. Sebenar kita ni adalah abdi dia, abdi bagi Allah. Bak balasannya itu kita serah kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serah ke Tuhan lah. Kita dah tunaikan kehendaknya, tunaikan perintahnya. Itu benarnya. Kena duduk situ. Jangan fikir sangat pada benda nikmat-nikmat ni. Tak fikir pun Tuhan dah cadar dah. Tak fikir pun bagai tu Tuhannya sudah cadar dah untuk kita.
Kita fikir sungguh-sungguh. Duk dalam lolo ni kita kena fikir sungguh. Jangan fikir main-main. Jangan main-main. Benda suka-suka dunia kita jangan dah. Duk ambil sangat-sangat tahu benda tu. Fikir nak gelik nu. Nak gelik nu. Ingat kata kita ni duk sedar atas rumah. Dalam rumah tangga kita. Tempat tidur selesa. Tempat duduk selesa, tempat tidur pun selesa. Selesa belakang kita naknya nafsu. Tapi ingat duk sorang-sorang dalam kubur. Sorang-sorang. Tak ada pun yang menjadi batal kita tidur melainkan tanuh. Tanuh je. Duk atas rumah dengan tikar batal, dengan lemek apa siap. Duduk dalam kubur gapo ada. Siapa cicim besi yang di jari kita pun cokah tu bit demo. Cabut sepuluh tulah. Di mana kau lagi harga dunianya? Di mana kelebihannya? Ingat. Ingat tu guru kita, Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Wakaf baru kata, ingatlah, kata dia. Ingat apa? Tanuh ko akan terbih atas mukamu. Ni kata Allah Irham Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Wakaf baru. Dia kata ingat, dia kata tanuh ko akan terbih atas mukamu. Tu kamu dipijak-pijak, dijinjik-jinjik. Bila tu kita dah mau nak jijak tu bila? Malaikat dalam kubur nak kemah tanah jijak tak kita. Jijak. Itulah tempat kesudahan kita je. Itulah tempat suk kita tu. Itulah. Kita ngaji molek, kita fikir baik-baik. Fikir benda sebenar lah. Tak usah fikir benda anu-anu dunia ni. Tu. Gitu. Jadi kalau kita kasih bagi seorang kerana buat amal, dia kurang kasih sebab meninggalkan amal. Itu orang panggil berdasar berkawannya kerana amalan. Kerana amalan. Jadi kalau tasawuf tak sih, buat amal ibadah, taatkan Allah. Kita kasih pada seorang tu kerana dia buat amal, taatkan Allah. Taatkan Allah. Maka bercerainya itu bercerai dengan kawan yang begitu pandai pada amalan tu. Terlebih maka bercerainya itu, berpisah dengan orang itu, terlebih memberi sejahtera bagi agama. Jadi kita jadi orang yang kita berpisah daripada dia, tak berkawan dengan dia atas dasar dia buat amal tu kerana nak benar, maka lebih baiklah kita berpisah daripadanya. Tak sahlah kita berkawan kerana petunjuk dia tidak betul. Tak betul tu. Walaupun dari segi fiqh dikira kepada, tapi kira hakikat ilmu tasawuf tak sih lagi situ tu. Tak sih. Kena cari yang lebih khiyar, kena jadi pilihan. Dan inilah kebajikan. Dan inilah kebajikan berhimpun dalam bersahabat saudara yang soleh. Dan inilah kata berkasih saya tidak kerana amalan. Berengah dia kurang tidak sabit kerana dia tinggalkan amal. Tu. Jadi kasih saya kerana dia buat amal lillah. Amal lillah, taatkan Allah.
zahirkan ibadat semata-mata abdikan diri bagi Allah. Itu dia. Inilah kebajikan berhimpun dalam bersahabat saudara yang soleh. Orang soleh lagu itulah. Orang soleh ni, orang soleh ni dia bimbing hati kitanya, tolong bawa kita sedar kepada Allah. Kepada Allah. Bukanlah tolong bimbing kita ni kepada mengajak pada buat amal semata-mata dak. Tu bukan tidak setara tu. Kena berkawan bersahabat dengan sahabat yang soleh. Hak soleh ni hak bimbing hati kita mendekatkan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, dan menasihati kita supaya menjauhi akan larangan Allah. Dan pula bawa jadi hati kita masuk akan rasa kasih sayang kepada Allah Ta'ala. Inilah yang sebenar-benarnya. Kita berkawan dengan orang soleh. Orang membimbingkan hati kita. Itu dia. Sebab pada fiqh maka tak apa dah kedudukan ilmu fiqh setuju dah setara tu orang kedudukan dosa jangan lagi. Makna masih kita orang panggil tak siapa ke mana-mana lagi tu. Tak siapa ke mana. Naknya kita ni ingat bahawa dalam kita ni abdi diri kepada Tuhan kita. Dalam kita ni memperhambakan diri bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ibadah taatkan Allah adalah sebagai dalil yang kita ni taat pada Tuhan kita. Kita ni adalah abdi dia. Merasa sedar sungguh yang kita buat ni tak ada kerana lain, kerana sebenar-benar menzahirkan dan mensebenarkan kita ni hamba-Nya. Kasih sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan berasa besar. Situ kita naknya. Mudah-mudahan hati kita ada situ juga. Mudah-mudahan dengan duduk situ sehinggalah Allah Ta'ala panggil kita kembali kepadanya, kita dalam bersedia, dalam mencadarkan diri untuk kembali. Itu dia. Kita fikir molek dasar yang memberi nasihat. Orang yang tidak kepada menzahirkan kepada buat amal ni, ini syekh yang menasihati. Syekh yang menasihati tunjukkan amal kerana Allah. Dan menegahkan akan dikau bersahabat dengan segala orang jahat. Dalam tasawuf kita melarang kita jangan kita berkawan dengan orang jahat, orang yang tak ingat kepada Allah, orang lalai lupa kepada Allah, orang yang duk fikir kepada dunia, kecek dunia. Orang yang bahasa duduk fikir kepada dunia, duk kecek dunia, dia akan tarik kita kepada dunia dia lah. Ada pun orang yang fikir kepada Allah, kecek dengan Allah, hal takwa kepada Allah, dia akan tarik kita kepada Allah. Tarik kita kepada Allah Ta'ala. Maka jangan kita berkawan dengan orang jahat dan segala orang yang ahli ghaflah, orang lalai lupa Tuhan. Jangan duk bersaing dengan orang balas tu. Ahlul ghaflah
Mana kata ahli lupa lala kepada Allah. Tak ingat Tuhan, tak ingat Tuhan. Duk kira dengan dunianya, duk kira dengan harta, duk kira dengan nak suka saja. Allah amat menyesal lah, amat menyesal. Amat menyesal sekali dengan perangai lagu ni. Allah amat bahaya. Iaitu terlebih jahat hal daripadamu. Orang fikir, orang lala lupa kepada Tuhan ni, kelakuan dia terlebih jahat daripadamu, lebih membahayakan kamu. Maka diisyaratkan muallif dengan katanya, rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka. Rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka. Suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Wallahu a'lam. Aqidatun Najin ni. Jadi kita mengaji ni kat mana muka surat berapa? Wal wahdaniyah kan. Pertama kan kamutasi. Dia kata maka iaitu ibarat daripada nafikan mutasih. Ya. Dia kata maka iaitu ibarat daripada nafikan mutasil pada zatnya. Makna kata dalam masalah wahdaniyah ni mengesahkan Allah Ta'ala pada zatnya. Jadi kita mentauhidkan Allah. Jadi kita mengesahkan Allah Ta'ala pada dirinya Allah. Jadi hati kita kemah, hati kita kejak pegang dengan bahawa Allah Ta'ala Tuhan kita satu pada zatnya. Mana kata diri Tuhan saja. Diri zat Allah Ta'ala ni satu. Dengan bahawa diri zat Tuhan
tidak daripada kejadian jisim dan jirim. Lagi pula diri zat Allah, diri Allah Ta'ala itu dengan bahawa tidak terjadi daripada empat anasir, bukan daripada tanah, air, api, angin. Itu maknanya. Jadi maha suci zat Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada menyerupai akan zat jisim ataupun zatnya jirim. Tu. Maka iaitu so pada zat ni, maka iaitu so pada zat Allah. So maksud so pada diri zat Tuhan, iaitu so pada zat Allah, ibarat daripada nafikan muttasil pada zatnya zat Allah Ta'ala. Jadi bila kata kita bercara zat Tuhan ni so, maka bila kata so Allah Ta'ala pada zatnya, diri Tuhan ialah satu, dirinya satu saja. Allah Ta'ala jua yang mawujud, Allah Ta'ala jua yang ada, diri Allah Ta'ala jua yang mawujud. Jadi bila kita mengesahkan zat Tuhan, arti kita menafikan, kita tolak akan muttasil pada zat. Apa kam muttasil pada zat? Kam muttasil pada zat. Kam tu makna kata bilangan. Muttasil makna kata berhubung dengan zatnya, dengan zat Allah. Makna nak royak kata, bila kata so, kita itikad zat Tuhan, so saja yang menjadi Tuhan. Tak ada kita bertuhankan yang lain dah. Walau kita naik atas kubur pun kita tak pergi sembah batu nisan. Kita kenal Tuhan kita. Pergi ziarah kubur, bukan kita duduk orang panggil buat syirik. Kita tidak ada kata orang dalam kubur ni boleh memberi manfaat, orang dalam kubur ni tak ada boleh mendatangkan mudarat. Yang memberi mudarat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberi manfaat Allah Ta'ala. Tapi sungguhnya begitu, ahli ulama dia ada kelebihannya, dia ada kemuliaannya sebab iman. Sebab iman dia kuat dengan Allah, ibadat dia banyak, dia orang soleh, dan Allah Ta'ala kasih pada ahli ulama. Jadi kita ziarah atas dasar kita mengingati dia, membesarkan dia. Tu. Bukan kita duk naik atas kubur. Kecuali pergi ziarah kubur minta nama ekor, tu lain. Tu lain. Tu salah sungguh. Dia minta nama ekor atau ketika toto. Tak gitu ke? Imam Syafi'i kita, Syekh Khatib Serbini semaya nak atas kubur dia tadi, apa kata tadi. Semaya sunat istiqarah atas kubur Imam Syafi'i di Mesir tu. Kerana nak menulis kitab dia Al-Iqna'. Ambil berkat dengan Imam Syafi'i. Sebab kerana fiqh yang ditulis ni atas mazhab Al-Imam Syafi'i. Berkat dia, keramat dia lah. Dia mati dah pun keramat tak mati, berkat tak mati. Mati jasad dia je, berkat kemuliaan dia di sisi Allah pada rohnya tidak mati. Ahli ulama setara tu, Nabi lebih-lebih lagi. Jadi orang kita ni silap faham. Baik.
Hak kita mengaji hari ni so pada zat, makna kata kita nafi ke muttasil. Apa makna kita nafi ke muttasil? Yakni kita kata bahawa tak ada satu zat, tak ada satu diri pun daripada diri makhluk ni yasbalah dengan zat Tuhan. Tak ada. Tuhan dengan mukhalafatuhu lil hawadis tak serupa dengan segala-gala. Yang segala-gala ni hak Tuhan buat belaka. Mana nak serupanya dia yang buat dengan barang dia kena buat. Arti bila kata sozak, arti kita nafi ke mutasi, tolak ke mutasi pada zat. Apa ke mutasi pada zat? Arti kita nafi, kita tolak dengan bahawa zat Allah tak sebalah, tak serupa dengan segala zat-zat benda yang ada ni. Kerana zat Tuhan kita bukan jenis alam benda. Zat Tuhan kita bukan jenis jirim-jirim ni, bukan jenis benda bertokar, bukan jenis benda orang panggil objek, macam kayu batu. Allah Ta'ala Maha Suci, Maha mukhalafatuhu lil hawadisi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Kita kejap dah begitu. Jadi bila kita kata sozak, kita nafi dan kita tolak kam muttasil pada zat. Arti kam muttasil pada zat ni kita nafi dan kita tolak akan serupa. Mana kata tak serupa, tak sebalah, tak seperti zat diri Tuhan kita dengan zat kita. Dengan zat alam benda. Gitu maknanya. Jangan dia mengaji kam ni, bila surah tak rajin dengar ke, ataupun mungkin tak mengaji ke. Dia kata kam ni menatang apa kam tu? Dia kata menatang apa? Orang balah mana sebut menatang apa kam ni? Itu dia benda. Dia tak tahu orang mengaji usuluddin ni. Ini benda usuluddin, tauhid, akidah. Kita boleh menatang apa kam ni? Allahu Akbar. Ya fikirlah adik kakak setara tunya tak mengajinya kitab ni. Dah bila tak mengaji gak, pasal kita tak komen lah. Kita komen, kita mengaji sudahlah. Tu dia. Artinya, ini nak tafsirkan lagi. Kam muttasil pada zat. Ini istilah dalam ilmu usuluddin. Kam muttasil, kam mufasil ni istilahi. Barang yang istilah sebut berbicara, sebut cakap yang duduk berbicara dalam ilmu tauhid. Istilahi dia panggil ni. Kitanya cukup dah dengan yakin Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala padahal dah tu. Cuma mari kakah banyak perkara ni orang panggil kita nak baji tu ya. Tia kita kukuh, kita baji lagi tambah, kita unyai lagi tambah, biar kukuh lagi. Gitu benarnya. Akidah ni, benda tauhid ni dengan Tuhan kita ni. Tu. Artinya tiada dapat zatnya itu. Artinya tiada dapat zatnya, zat Allah Ta'ala itu dibelah atau dikerak. Tu kan mutasi.
Kena semula, kena rujuk balik pada babo kata tadi. Hak mutasi ni bahawa sezat Tuhan kita napi dengan bahawa zat Tuhan tak boleh nak belah, zat Tuhan tak boleh juga, zat Tuhan tak boleh potong, zat Tuhan tak boleh kelar, zat Tuhan bukan boleh kita potong-potong, belah-belah sebagaimana zat alam benda. Sebab zat Tuhan bukan jenis jisim jiring. Tu hak mutasinya. Bapa rujuk balik ke belakang ada tersilap. Hati-hati kita katakan mutasi pada zat ni bermakna zat Tuhan tidak jenis alam benda. Tidak boleh dipotong-potong, tak boleh dijura-jura, tak boleh kita nak kata-kata. Hak boleh kata, boleh potong, boleh juga benda zat alam benda jisim jirim. Zat Tuhan kita dak. Bapa rujuk balik ke belakang ada tersilap. Itu hak mutasinya. Mana kata mutasi beberapa perkara yang berhubung dengan zat Allah Taala. Dan api pula mumpasi pada zat. Ni masuk dah cara mumpasi. Hak sani kita mengajikan mutasil, ngata. Mutasi makna berhubung dengan zat Tuhan. Kita tidak dengan zat Tuhan ni bukan jenis benda. Zat diri Tuhan bukan jenis objek. Zat diri Tuhan bukan jenis daripada boleh dikerak dan dipotong. Sebab zat Tuhan kita bukan jenis menentu. Maka kita bila kata zat Tuhan ni bukan jenis benda, maka nafikanlah mutasil pada zat. Itu bapa kata benda ni dalam usuluddin. Istilah usuluddin ni romik sikitlah. Romik pun biarlah benda hak romik lagi boleh kita reti. Ini benda ilmu ni. Asalnya jangan kata menatang saudara. Tu mana? Faham tak tu? Ni dak ni Allah. Komen siapa ke menatang apa? Marahnya. Pak mana dah jadi Wahabi lah ketulah. Dan api pula mumpasil pada zat. Yang kedua, kita nyesa pada zat, kita menafikan mumpasil, mumpasil pada zat. Kita nafikan mumpasil pada zat. Tolak mumpasil pada zat. Macam mana mumpasil? Dan iaitu mumpasil, tiada ada zat yang lain itu seumpama zatullah. Mumpasil ni arti kita nafi zat Tuhan serupa dengan zat benda. Zat Tuhan tak serupa. Kita tolak akan penyerupaan. Kita tolak akan persamaan. Zat Tuhan tak serupa. Zat Tuhan tak sebalah. Zat Tuhan tidak sama dengan alam benda ni. Itu kalau serupa, itulah kita tolaknya. Hak serupa itulah orang panggil nafikan mumpasil. Mumpasil ni bilangan yang bercerai daripada zat. Bilangan yang bercerai daripada zat. Dengan bahawa zat Allah Ta'ala kita nafikan mumpasil padanya. Dengan bahawa zat Allah Ta'ala, diri Allah Maha Suci daripada serupa, Maha Suci daripada sebalah, Maha Suci daripada penyamaan. Hakikat sebenar zat Tuhan tak serupalah dengan segala-gala yang ada ni. Sebab segala yang ada ni hak Tuhan buat belaka bukan?
Tuhan buat. Tentulah yang membuat, yang kena buat amat jauh sama sekali serupa. Macam tukar rumah dengan rumah. Rumah dengan tukar rumah serupa ke? Tukar rumah dengan rumah serupa. Spesial ke? Dak. Tukar rumah manusia. Rumah ni batu kayu. Jadi sejauh mana tak serupa rumah dengan tukar, maka amat jauhlah daripada serupa Allah dengan makhluknya. Tu wallahu a'lam. Dan tu dia. Dan kedua wahdaniyat pada sifat, wallahu a'lam. Jadilah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna 'arifin. Allahumma ighfir lana warhamhum kama rabbayana ولجميع المسلمين والمسلمات وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. بسم الله.